Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Terengganu versus Kelantan FC, yang mana Terengganu menang 5-0 pada perlawanan ini hasil jaringan dari Minta, Adi Sakraison, Ivan Mahmud 2 dan juga Hakimi Abdullah. Pada perlawanan ni kita boleh lihat yang Terengganu memang improve lah dari segi di hadapan, yang mana pemain-pemain serangan di hadapan berjaya untuk membentuk combination play dan juga memperbaiki corak serangan dan juga menyudahkan peluang-peluang yang ada untuk menjaringkan gol yang banyak. Dan untuk pasukan Kelantan pula, mereka kemungkinan terkesan dengan tindakan pasukan ataupun pengurusan pasukan yang merehatkan coach utama mereka Cho Musik sebelum perlawanan bermula. Jadi kemungkinan ada efek-efek ataupun kesan-kesan tertentu kepada corak permainan pasukan Kelantan. Jadi Terengganu berjaya untuk memanfaatkan peluang tersebut untuk memastikan yang mereka berjaya untuk mengambil kesempatan atas kekurangan yang ada kepada pasukan Kelantan untuk menjaringkan 5 gol. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Terengganu. Apakah perkara yang positif kepada pasukan Terengganu pada perlawanan ini? Perkara positif yang kita boleh lihat, perubahan ataupun kita boleh lihat apa yang dilakukan oleh Coach Tommy. Beliau masih lagi mengekalkan corak ataupun formation dengan formation 4-4-2. Cumanya kali ini di bahagian striker dia mengubah kedudukan Adi Sakraison untuk bertindak sebagai seorang player winger, yang mana boleh saya katakan untuk pasukan Terengganu, Adi Sakraison bermain di bahagian wide area adalah satu benda yang positif kepada gerakan serangan yang dilakukan oleh pasukan Terengganu. Apabila setiap kali bola sampai dekat kaki Adi Sakraison, beliau mempunyai kawalan bola yang baik. Kita boleh lihat ball control yang baik dan mempunyai ketenangan yang sangat baik, bahkan mempunyai dribbling yang sangat bagus lah. Dan kita boleh lihat gerakan-gerakan ke arah di box pasukan Kelantan juga berjaya untuk dicipta dengan baik oleh Adi Sakraison. Bahkan dia juga berjaya menjaringkan satu gol daripada gerakan ataupun build up yang dilakukan oleh pasukan Terengganu di kawasan tengah, dan dia masuk ke kawasan tengah dan melakukan percubaan dari luar kotak penalti. So itu adalah poin nombor 1, yang mana boleh saya katakan performance dari Adi Sakraison yang bermain sebagai winger memberi impak yang positif kepada bahagian serangan pasukan Terengganu. Bahkan kalau kita lihat di posisi winger juga, Adi Sakraison dan juga Syafiq Ismail juga saling menukar mereka punya position. Kadang-kadang Adi Sak main di kiri dan Syafiq main di kanan, atau Adi Sak main di kanan, Syafiq main di kiri. Tapi pada starting game memang Adi Sak more tu right winger lah berbanding Syafiq yang lebih kepada bahagian kiri. Dan kita boleh nampak juga advantage yang sebenarnya adalah lebih berbahaya kepada bahagian hadapan pasukan Terengganu apabila Adi Sak bermain di bahagian kanan berbanding Adi Sak bermain di bahagian kiri. Dan begitu jugalah dengan Syafiq Ismail yang lebih selesa untuk bermain di bahagian kiri berbanding bermain di bahagian kanan. Kenapa saya kata begitu? Kalau kita lihat gol daripada Adi Sakraison berpunca daripada pergerakan di bahagian kanan, dan kita boleh lihat juga Syafiq Ismail melibatkan diri untuk gol dari Jordan Minta adalah berpunca apabila beliau bermain di bahagian kiri. So itu menunjukkan yang mereka memang sangat compatible ataupun sangat comfort untuk bermain di posisi tersebut. Jadi sekiranya mereka tidak banyak melakukan switch play ataupun tidak banyak melakukan orang kata pertukaran posisi antara mereka berdua ni, kemungkinan Terengganu akan lebih comfort ataupun lebih selesa dari segi kaedah menyerang. Namun begitu, mungkin ada sesuatu yang diinginkan oleh Coach Tommy dengan perubahan daripada Syafiq ke kanan dan Adi Sak ke kiri. Mungkin ada perubahan taktikal yang ingin diterapkan oleh Coach Tommy pada perlawanan semalam. Jadi itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, kalau kita lihat di bahagian attacking pasukan Terengganu dalam formation 4-4-2 ni, kali ni pasukan Terengganu Coach Tommy meletakkan combination
combination antara Adisak dan juga Ivan Mahmud untuk pair di bahagian hadapan, membentuk dua striker di bahagian hadapan lah. Jadi apa yang kita boleh belajar ataupun kita boleh nampak improvement yang baik di bahagian hadapan adalah apabila Ivan Mahmud diletakkan bermain as a second striker ataupun lebih kepada backup striker ataupun bermain di belakang Jordan Minta, yang mana Jordan Minta yang diletakkan lebih kepada top striker di bahagian hadapan untuk berada di dalam di box. Jadi apa yang menarik tentang penggunaan dua player ni adalah Ivan Mahmud adalah player yang lebih banyak untuk create space kepada Jordan Minta, dan pemain-pemain pertahanan lawan pula akan lebih memfokuskan untuk memberi marking ataupun memberi perhatian, attention kepada Jordan Minta di bahagian hadapan. Jadi apabila pemain-pemain hadapan memberi ataupun pemain pertahanan Kelantan memberi perhatian lebih kepada Jordan Minta, maka di sini kita boleh nampak Ivan Mahmud lebih selesa untuk membentuk link up dan juga menjadi connector di bahagian zone 14 untuk create orang kata apa, gameplay ataupun create attacking movement kepada pasukan Terengganu. Jadi di sini Ivan Mahmud nampaknya lebih selesa untuk bermain di bahagian seorang di belakang seorang striker dan untuk membentuk combination play bersama dengan Jordan Minta di bahagian hadapan. So kita boleh nampaklah movement dan juga pergerakan yang kreatif yang dicipta oleh Ivan Mahmud. Dan pada perlawanan ini juga kita boleh nampak Ivan Mahmud nampak selesa dan juga berjaya untuk boost confidence dia balik untuk bermain di tahap yang sebenar. So dia dah berjaya mendapatkan 2 gol pada perlawanan ini, dan gol yang kedua dijaringkan oleh beliau juga menunjukkan yang beliau makin tenang dalam kawalan bola dan juga untuk execute peluang tersebut di hadapan gawang. Jadi benda tu baguslah apabila mereka berjaya membentuk link up yang baik antara kedua-dua player ni di bahagian hadapan. Dan yang ketiga, kalau kita lihat kepada corak build-up pasukan Terengganu adalah mereka menggunakan dua midfield, iaitu gandingan Habib Harun dan juga Liridon Krasniqi. Untuk game ni apa yang boleh saya katakan, Habib Harun adalah seorang player yang ditugaskan lebih kepada untuk progress the ball daripada bahagian middle department kepada bahagian attacking. Jadi apabila bola ada di kaki Habib Harun, dia lebih suka involve dengan build-up untuk supply bola ataupun open game. Jadi dengan adanya seorang holding midfielder yang bagus seperti Habib Harun yang mempunyai kualiti bukan sahaja daripada segi defensive minded tetapi juga attacking minded, maka Terengganu tiada masalah untuk menggerakkan bola dari satu department untuk menjadi lebih tinggi dalam situasi ketika menyerang. Bahkan untuk game ni juga kita boleh lihat apabila gandingan Habib dan juga Liridon memberikan satu gerakan yang menarik di bahagian tengah, yang mana Liridon Krasniqi untuk game ni juga banyak untuk bergerak bagi memberi ataupun membuka gameplay kepada pasukan Terengganu, bagi membentuk option untuk membuka ruang passing bagi memudahkan pasukan Terengganu melakukan build up ataupun dalam transisi menyerang lah. So boleh dikatakan apabila Liridon Krasniqi banyak bergerak di dalam satu perlawanan, maka kebarangkalian ataupun probability untuk pasukan Terengganu menggerakkan ataupun transisi dari bertahan ke menyerang ataupun dalam fasa build up untuk menyerang akan lebih jadi lagi fluid dan juga lebih smooth. Itu sebab kita perlukan Liridon untuk bergerak dengan lebih banyak di dalam padang bagi memastikan yang transisi Terengganu dari bahagian bawah ke atas berjalan dengan lancar, dan perkara tersebut berjaya untuk kita lihat di first half apabila Liridon banyak bergerak dan juga Habib as a progressor, Liridon boleh naik lebih tinggi untuk advance bagi membentuk gandingan bersama dengan Ivan Mahmud dan juga Jordan Minta di bahagian hadapan, ataupun untuk cover up bahagian half space bagi memberi support kepada bahagian winger pasukan Terengganu. Itu di bahagian tengah. Dan kalau kita lihat yang keempat daripada segi sudut yang positif, apa yang dilakukan oleh pasukan Terengganu adalah dari segi pembentukan build up, mereka akan bermain daripada bawah, iaitu dengan menggunakan Azim dan juga Syarul Nizam as a ball playing defender, yang mana kalau kita lihat mereka cuba progress ataupun play from the behind lah dengan penggunaan back 3, yang mana penggunaan back 3 yang kita boleh lihat daripada pasukan Terengganu sebenarnya sedikit berbeza mengikut kepada arah ataupun kedudukan ketika mereka ingin menyerang. Dan kalau kita lihat dalam sudut untuk pasukan Terengganu menyerang, sekiranya mereka ingin menggunakan bahagian kanan bagi melakukan serangan,
apa yang dilakukan oleh pasukan Terengganu adalah Alif Zakaria akan membentuk back 3 di belakang, dan dia ketika fasa ataupun ketika bola sampai di kawasan tengah, maka Alif Zakaria akan lebih inverted untuk membentuk double pivot bersama dengan Habib Harun dan memberikan kebebasan kepada Azam Azmi untuk bertindak lebih ofensif dan juga untuk naik lebih tinggi untuk membantu Adisa Kraison menyerang di bahagian kanan. Dan perkara ini berubah sekiranya pasukan Terengganu menyerang di bahagian kiri. Kita boleh lihat yang Alif Zakaria akan lebih more to inverted untuk cover up di kawasan half space bagi membantu flow bola di bahagian tengah lah. Jadi benda tu sedikit berbeza. Alif Zakaria lebih digunakan dalam kawasan di bahagian tengah untuk overload ataupun memberi protection kepada Habib Harun dan juga memberi support kepada Liridon di kawasan half space, dan Syafiq Ismail akan stay di touchline untuk hold the touchline, dan Alif Zakaria lebih diguna pakai dalam situasi untuk melakukan underlap berbanding dari melakukan overlap. So benda tu positif lah kepada gerakan dan juga kepada pembentukan serangan pasukan Terengganu. Jadi secara overallnya, apa yang boleh saya katakan untuk pasukan Terengganu pada perlawanan semalam, mereka memang menunjukkan satu gameplay yang agak smooth dan juga agak fluid, tetapi mereka juga ada beberapa perkara yang masih lagi perlu diperbaiki. Cumanya kalau kita lihat daripada segi persembahan yang ditunjukkan oleh individu, contohnya kita ambil daripada Hakimi Abdullah, untuk game ni memang dia pun agak improve setelah sekian lama tak memberi import yang agak ketara kepada bahagian hadapan Terengganu. Untuk game ni dia masuk sebagai pemain simpanan dan juga masuk ke dalam padang, berjaya mencipta satu assist dan juga berjaya untuk menyudahkan satu gol. So itu adalah satu perkara yang baiklah untuk Hakimi Abdullah, yang mana gerakan assist yang dilakukan juga menunjukkan satu larian yang bagus dan juga menerima hantaran daripada Zul Ashraf dan tenang untuk mencari Ivan Mahmud. Manakala untuk gol, dia berjaya membuat larian di belakang pertahanan untuk follow up dengan passing yang dilakukan oleh Pusik. So benda tu bagus untuk Hakimi as a individual play. Manakala untuk Pusik pula, kita boleh nampak untuk game ni yang dia sebenarnya ada kualiti daripada segi passing dan juga vision yang bagus, yang mana dia berjaya untuk set up kepada Hakimi dengan satu hantaran yang menarik lah melalui true passing. So that is a good thing lah yang boleh saya katakan untuk pasukan Terengganu. Jadi apakah kekurangan yang pasukan Terengganu boleh perbaiki untuk next game? Antara kekurangan yang Terengganu boleh perbaiki untuk next game, yang pertama adalah di bahagian defense, yang mana kalau kita lihat masuk minit ke 70 ke 75 65 ke atas lah, senang cerita, Terengganu punya defense banyak berada dalam fasa-fasa yang mana mereka hampir membuat fatal mistake, iaitu crucial mistake yang akan ataupun yang membolehkan untuk memberikan kerugian kepada pasukan sendiri. Yang mana kalau kita lihat, mereka cuba untuk build up, tetapi hantaran-hantaran mereka dalam fasa untuk progress the ball daripada bahagian defense department ke middle department agak tidak kesampaian dan banyak berjaya untuk di-intercept oleh pemain Kelantan. Sebab apa pemain Kelantan boleh intercept ataupun berjaya mendapatkan bola adalah kerana pada ketika itu pemain-pemain Kelantan bermain dalam high pressing. Mereka cuba untuk overload bahagian attacking dan juga memberi tekanan kepada defense TFC untuk membuat mistake, dan hampir sahaja mereka berjaya untuk create beberapa chances ataupun peluang yang hampir menyebabkan pasukan Kelantan menjaringkan gol. Jadi mereka perlu lebih aware, mereka perlu lebih cepat dalam transisi dan mereka perlu lebih cepat dalam release the ball untuk memastikan yang mereka berjaya keluar daripada tekanan yang diberikan oleh pemain-pemain lawan. Itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinan mereka perlu lebih untuk orang kata apa, banyak progress the ball dengan masuk ke dalam D-box pasukan lawan. Sebab kalau kita tengok daripada 5 gol, 1 gol dari sepakan penalti, 2 gol daripada luar kotak penalti, and 3 gol daripada luar kotak penalti lah, iaitu Hakimi sekalian, dan 1 sahaja dalam D-box. So mereka perlu belajar ataupun perlu lebih kreatif bagaimana untuk beat ataupun masuk ke dalam D-box pasukan lawan untuk memastikan yang kreativiti mereka untuk penetrate pasukan lawan yang agak loose dan juga agak orang ataupun memberi ruang yang besar untuk mereka exploit dan juga mereka berjaya connect well dengan bahagian attacking lah. Jadi secara overallnya untuk Terengganu, mereka menunjukkan performa yang baik lah, dan harap mereka boleh konsisten untuk the next game. Untuk pasukan Kelantan pula, kita letak tepi lah pasal masalah dalaman. Sebab apa?
sebab kita tak mau cerita pasal masalah dalaman, kita nak cerita pasal gameplay. Untuk pasukan Kelantan, antara perkara yang negatif ataupun antara perkara yang boleh mereka perbaiki lah untuk the next game, yang pertama adalah dari segi defense department. Kalau kita lihat daripada segi defense department pasukan Kelantan FC, mereka sebenarnya agak kurang daripada segi komunikasi, dan mereka juga agak kurang daripada segi gap antara player, yang mana menyebabkan pasukan pertahanan Kelantan ni mempunyai ruang ataupun space yang banyak untuk pasukan lawan exploit dengan mudah. Jadi apabila pasukan lawan boleh exploit dengan mudah dan mereka tak memberi pressure ataupun tidak menutup ruang, maka mudahlah untuk pasukan lawan menjaringkan gol. Jadi perkara itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat daripada segi goalkeeper, boleh dikatakan gol-gol yang dilepaskan, boleh dikatakan goalkeeper pasukan Kelantan agak kurang daripada segi positioning, yang menyebabkan pemain-pemain Terengganu berjaya untuk menjaringkan 2 gol melalui Mintah dan juga Adisak Kraison dari luar kotak penalti disebabkan positioning yang kurang bagus. Yang ketiga, kalau kita lihat di bahagian tengah pasukan Kelantan, mereka tak ada seorang proper DM, iaitu mereka tak ada defensive midfielder yang boleh untuk cover up bagi membentuk ataupun menghalang gerakan serangan yang dilakukan oleh pasukan Terengganu ataupun memberi pressure kepada pasukan Terengganu dalam situasi ketika mereka menyerang. So mereka tak ada proper, mereka ada Aquas. Aquas ni lebih kepada deep lying playmaker, dia lebih supply bola ke bahagian hadapan, tetapi daripada segi defensive trade dia agak kurang. So dia tak boleh nak cover up dan tak boleh nak give protection ataupun tak boleh nak backup back four pasukan Kelantan dengan sangat baik lah. So bahagian tengah tu memang agak loose dan juga agak kosong, yang menyebabkan Terengganu agak fluid dan juga smooth dia main dekat bahagian tengah. So Kelantan kena baiki benda tu. Dan kalau kita lihat di bahagian hadapan pula, Ismail Akinade lebih sukar untuk bergerak apabila mereka hanya isolated, bersendirian, yang mana bila Ismail Akinade dapat bola, dia lebih kepada solo. Sebab apa? Sebab dia tak ada support yang banyak daripada bahagian tengah. Bahkan kalau kita lihat bola dapat kat Fazrul Amir pun, Fazrul Amir hanya isolated, berkeseorangan, tak ada player yang datang dekat dia untuk memberi support. So boleh dikatakan daripada segi individual play, memang Fazrul Amir waktu first half not bad lah, sebab dia boleh beat Azhar Azmi banyak kali. Tetapi akibat tiada support yang banyak daripada pemain-pemain Kelantan, benda tu menyebabkan Fazrul Amir tak boleh nak buat game. Begitu juga dengan Ismail Akinade, dia berjaya untuk beat pertahanan Terengganu dengan banyak, tetapi dari segi execution dia agak kurang, dan segi support pun dia agak kurang. So dia tak boleh nak open game, dia terpaksa bawa bola secara solo. Dan perkara positif yang boleh saya katakan, kemasukan Muhaimin Izzuddin di second half memberi impak yang positif kepada bahagian hadapan pasukan Kelantan, yang mana daripada segi kreativiti, daripada segi kesungguhan yang ditunjukkan, work rate yang bagus, hampir-hampir membolehkan Kelantan berjaya untuk mencipta jaringan. Tetapi sayanglah kan, sebab defense department dan juga goalkeeper pasukan Terengganu agak bagus lah untuk game ni. So memang agak merugikan lah. Harap Kelantan boleh untuk perbaiki benda ni dengan secepat yang mungkin. Bahkan di zone 14, nombor 10 ataupun attacking midfielder untuk link up dengan attacking department pun tak ada. So benda tu tak boleh nak buat apa-apa lah. And Kelantan lebih secara direct, boleh dikatakan agak klasik gameplay lah kan. So benda ni perlu diperbaiki oleh pasukan Kelantan FC. Assalamualaikum.